Ramai orang salah anggap yang saya ni budak cemerlang masa universiti dulu. Inilah, tengok video saya mengajar macam-macam daripada elektronik, elektrik, survival, pertukangan, seni kreatif, teknologi, multimedia, macam-macam saya ajar kat orang kan. Jadi video-video saya ni buatkan imej saya ni sebagai imej orang yang pandai masa zaman universiti dulu. Tapi sebenarnya tak. Saya grade, pointer saya grade masa degree dulu adalah 2 something, maybe 2.3 macam tu lah. Rendah, asal-asal cukup makan je. Asal lulus je, asal lulus boleh ambil CJ degree, habis. Boleh berjaya tamatkan pengajian je lah. Tu je. Bila saya cerita macam ni, mesti ada lah yang fikir macam tak tele dia punya cerita dia tu. Nak tahu kenapa? Kena roll back masa sikit. Start masa saya kecil. Masa saya kecil dulu, saya dah cerita dalam cerita-cerita saya sebelum, banyak kali saya cerita kan. Kecil dulu, saya jenis budak yang suka eksperimen. Buat macam-macam. Saya ada cerita yang saya nak belajar pasal binatang. Saya jilat serangga yang saya jumpa, saya jilat, saya bahagikan rasa-rasa dia. Ni serangga macam contoh macam kumbang yang tanduk macam ni, belakang badan dia rasa kurang pedas sikit. Bawah kepak dia saya jilat rasa macam pedas dia lain sikit. Lepas tu saya rasa macam-macam jenis binatang lah. Sampai last kali saya berhenti daripada main serangga ni disebabkan saya pecahkan bontot kerengga. Dia punya isi perut tu masuk kat dalam mata saya, bengkak lama. Mata saya bengkak. Sejak tu saya dah tak main serangga dah lah. Bila saya stop eksperimen serangga ni, saya tukar kepada benda lain. Contoh saya buat bangunan guna kotak, guna tali, maybe benang ke apa kan, simpul-simpulkan jadi jaring, buat macam tu. Kat rumah boring kat rumah, jadi kita explore macam-macam lah masa budak dulu. Saya suka hasilkan sesuatu dan saya tengok result apa yang saya buat tu. Daripada kecil saya macam tu. Mak saya pula macam support, walaupun time tu bukan keluarga senang, keluarga susah juga, banyak kali pindah rumah. Saya still dapat support barang yang maybe Lego yang memurah, Lego yang terpakai kan. Standard kan, budak main Lego apa semua kan. Benda tu memang saya ingat memberi kepuasan yang banyak pada saya. Saya buat sesuatu, saya tengok result dia. Lepas tu saya buat benda lain. Sampai saya kat sekolah rendah, saya buat meja saya sendiri. Meja tu ada kipas, ada lampu, pakai bateri, semua pakai kad, campur dengan ada plastik sikit, adalah buat wayar-wayar sikit, darjah 2, darjah 3 macam tu lah. Tu projek saya masa darjah 2, darjah 3. Macam dekat bilik saya buat alam loceng sendiri. Contohnya bila mak saya kejut subuh pagi kan, dia buka pintu je. Dia buka pintu, nanti akan lengkap lah lita dekat dalam bilik saya tarik wayar panjang lah, pakai bateri semua kan, akan bunyi loceng. Bila buka pintu bunyi loceng dan saya kena matikan loceng tu secara manual. Lepas tu pergi bangun subuh lah. Jadi mak saya tak nak kejut saya. Masa kecil dulu saya buat benda tu, masa sekolah rendah lah. Itu projek saya dulu. Ada tu saya buat mesin basuh khas untuk membasuh stokin saya masa zaman sekolah rendah dulu. Nampak? Saya suka buat sesuatu dan saya boleh tengok output yang saya buat tu. Saya tak kisah benda tu pasal elektronik ke, elektrik ke, bertukang kayu ke, main dengan kotak ke, ataupun melukis ke apa. Asalkan saya buat, saya nampak result dia. Kalau masa sekolah rendah, saya banyak explore benda yang fizikal tangan. Masuk sekolah menengah, saya banyak explore benda yang berkaitan teknologi ni, multimedia IT ni. Saya belajar buat animation, saya belajar edit gambar, saya belajar buat video, saya belajar buat mini game guna Macromedia Flash ataupun Adobe Flash. Lepas tu dah dibeli oleh Adobe. Tapi result dia still saya produce sesuatu dan saya boleh tengok apa yang saya produce tu. Masa dulu budak-budak ni semuanya diterapkan, kita akan belajar sampai university. Jadi otak saya pun dia kecil. Nanti nak masuk university lah, boleh buat macam-macam. Boleh buat benda yang best-best lagi. Dalam otak saya, university. Parent kita cakap, nanti boleh belajar masuk U. Orang dalam TV, budak ni nak masuk university. Bila balik kampung orang cerita, ni belajar mana, sama belajar mana. Yang budak-budak yang tua dia saya lah. Kita dengar orang anak orang lain yang dah masuk U sana. Masuk U Petronas kan. Masuk UPM. Macam-macam university lah orang pergi kan. Jadi otak saya masa tu, saya nak masuk university. Macam best. Sebab itu je yang saya ada. Info yang saya ada tentang kehidupan masa depan, masuk universiti dulu. Lepas tu kita akan buat benda yang shock, benda yang best, benda yang cool. Habis SPM, masuk matrik. Matrik saya dapat keputusan yang not bad. Pointer dalam 3.8 macam tu. Tak ada masalah untuk masuk universiti. Saya pilih universiti yang dekat-dekat dengan saya, dekat Melaka dulu. Universiti Teknikal Malaysia Melaka, UTM. Saya pergi masuk situ sebab dekat dengan rumah saya. Saya malah nak belajar jauh-jauh. Nak senang nak balik rumah pergi U, balik rumah pergi U kan, senang. Kita dah bertahun standby kita punya mindset ni nak masuk U akan jadi shock best kan. Bila masuk U, tak best. Sebabnya apa?
Sebab apa yang saya nak tak ada dekat dalam universiti. Daripada kecil tu saya suka produce macam-macam. Tapi bila masuk U, still sama macam sekolah aja. Saya kena belajar, lepas tu periksa dapat result. Kalau bagus result, dapat tulisan. Orang tengok, result bagus ni kan. Orang duk compare result. Engkau dapat apa ni? Aku pointer aku 2.7 lah Sam ni. Dapat aku 3.2. Bagus dia ni. Bayangkan daripada kecil saya dah produce macam-macam benda, eksperimen saya buat, di mana saya boleh enjoy output benda yang saya produce tu. Sampai universiti tak ada, kosong. Adalah kadang-kadang projek simple kat kelas kan, tapi tak cukup trigger saya punya feeling fulfillment tu. Kepuasan untuk menghasilkan sesuatu tu tak cukup, tak lepas. Jadi apa yang saya buat dekat universiti untuk memuaskan saya punya feeling producer ni, orang yang buat sesuatu, hasilkan sesuatu dan saya boleh enjoy output tu, saya masuk aktiviti club. Orkestra saya masuk, ghazal saya masuk, nasyid saya masuk, teater pun saya masuk. Kelab-kelab yang saya masuk ni adalah kelab di mana aktiviti tu kita buat sesuatu dan kita akan ada output. Output tu kita akan enjoy. Orang lain pun boleh enjoy output kita. Contoh macam teater, saya berlakon, lakonan saya tu ada output. Penonton boleh tengok lakonan saya dengan tim saya. Saya dapat kepuasan kat situ. Orkestra saya train buat show saya feeling shock. Kita duk jamming kat studio memang best dengan kawan kita kan. Itu dah best dah. Lepas tu pula bila buat show, orang layan show kita, orang enjoy, saya puas. Kalau contoh kelab orkestra yang saya masuk dulu, yang mengajar tu namanya Sir Hamidi. Dia ajar saya orkestra, ajar kita orang lah guru orkestra. Tapi dia tak boleh nak ajar saya sangat sebab dia bukan, saya bidang percussion. Dekat dalam rhythm section, saya manage percussion. Bila saya duduk seorang kat percussion tu, saya kena main lah semua alat percussion tu. Tapi tak ada orang ajar saya. Ada djembe, ada conga, ada shaker, kabasa, ada macam-macam lagi, rebana. Macam Sir Hamidi tu dia lebih, maybe dia boleh main gitar, bass, drum sikit, tapi dia tak ajar cara saya main percussion. Dia just nak contoh lagu ni pakai rentak pakai salsa sikit kan. Saya kena belajar salsa macam ni. Dia bagilah beat salsa tu macam mana. Tapi nak main dekat conga contohnya, saya tak tahu. Maybe Sir tu ada tunjuk sikit, tapi dia tak mengajar. Dia adalah tunjuk-tunjuk sikit-sikit, tapi dia tak mengajar sangat. Saya kena spend masa untuk belajar sendiri. Jadi untuk belajar semua alat muzik percussion tu, masa yang saya spend dekat universiti mostly ke arah benda tu. Kat balik rumah, kalau saya main balik asrama kan, maybe main game. Main game tu standard, main game. Lepas tu pula kalau time study ke apa, saya bukan study benda universiti saya pun. Benda nak belajar subjek kelas tak ada. Saya study macam mana nak main conga, macam mana nak slap, macam mana nak main rentak bossa nova. Benda macam tu lah saya belajar dekat internet. Bila saya belajar internet sikit, saya pergi dekat bilik orkestra, saya train. Kadang-kadang saya pegang kunci. Bila saya pergi bilik orkestra tu, saya main lah seorang. Kalau saya seorang lah, tak ada orang ke apa, saya try lah. Kan ada lah member datang seorang, jamming sama. Tapi biasanya memang saya takkan miss sesi orkestra, saya takkan miss. Saya prefer miss kelas daripada miss sesi orkestra saya. Contoh, ada certain lagu dalam grup orkestra saya tu yang saya perlu main ukulele ni. Contoh, mana ada orang ajar. Saya kena belajar sendiri. Jadi masa saya tu banyak spend ke arah benda-benda macam ni. Pertama, bukanlah semua benda yang diajar kat kelas masa saya belajar dulu tu benda yang tak best, bukan. Ada yang best. Contohnya masa presentation, best. Saya sangat-sangat suka masa presentation. Saya akan buat presentation saya guna flash. Mesti ada full dengan animation dia. Kadang-kadang tu presentation saya ada bentuk macam game. Saya masa tu orang main Dota kan, Warcraft 3 dulu. Saya buat presentation tu macam game. Menu game keluar, orang klik bunyi game, fully nampak macam game, tapi sebenarnya tu
tengah presentation maybe subjek engineering ke apa kan, tapi dia punya layout dia semua game. Benda yang saya boleh produce dan dampak output macam tu, saya boleh perform. Tapi bila jawab peksa ni, saya tak berkenan. Saya tak apa minat nak study, nak ingat gitu saja jawab. Lepas tu result dia sekadar dalam paper je. Saya tak boleh. Saya tak rasa excited tu. Contoh kalau macam final year project saya kan, semua orang ada final year project. Saya buat sistem masa tu dalam 10 tahun lepas kan. 10 tahun lepas mana lagi, tak ada lagi orang buat sistem online, order online sangat ni kat kedai makan. Tapi masa tu saya dah buat final year project saya buat sistem order online. Ada animation, dia punya layout cantik, orang boleh pilih meja mana, lepas tu nak pilih menu. Ada client side punya interface, kalau orang buka kat handphone ke apa kan, boleh order kat situ. Ada satu side lagi dekat server yang pelayan kita nak pilih nak handle kita punya kedai. Saya kena program sistem tu from scratch. Bukan sekat program, saya design. Saya gabungkan elemen animation, benda-benda kreatif yang saya tahu sebelum ni, masukkan sekali dalam saya punya sistem tu. Saya ingat lagi masa pameran final year project universiti saya tu, universiti akan panggil lah wakil-wakil company kan untuk bagi markah. Jadi panel untuk final year project, dia akan bagi markah. Lepas tu adalah orang yang menang. Ada lecturer yang datang kat saya, yang lepak dengan kat projek saya tu kan. Dia sambil lepak, dia tak tanya macam mana saya buat ni. Saya tunjukkan, orang boleh order kat handphone, terus sync dengan sistem dekat server dalam kedai tu. Lepas tu kedai tu boleh bagi macam notification dekat handphone tu, makanan habis ke apa. Saya lupa lah, benda macam tu lah. Saya buat sistem di mana tak perlu ada orang yang melayan klien tu. Klien tu boleh buat decision sendiri nak beli apa semua. Yang lecturer seorang tu, dia tertarik. Dia kata, "Uish, bagus ni projek ni." Tapi dia pelik, kenapa tak dapat markah tinggi? Dia tanya tu. Sebab lecturer tu memang dia kaji macam mana saya buat. Dia tanya, "Okay, awak buat ni macam mana? Awak buat ni macam mana? Apa jadi kalau ini jadi ni?" Lecturer tu dia macam dalam sikit tanya saya. Yang orang yang industri bagi markah pusing-pusing tu just tengok saya buat macam mana, saya bagi demo sikit macam tu je. Dia tak cuba nak memahami apa yang saya buat kan. Dia macam gitu-gitu, okey, bagi markah, dia jalan pergi meja lain. Sebab banyak, mungkin sebab ramai orang dia kena nilai, jadi mungkin dia tak nampak amazing sangat lah. Itu cerita 10 tahun lepas lah. Cuma saya nak highlight di mana CGPA ataupun result peperiksaan tidak menunjukkan kemampuan kita, capability kita. Saya bukan nak kutuk sekolah ataupun universiti, tidak. Cuma saya nak tekankan di mana ilmu ataupun skill kemahiran ni kita bukan boleh dapat melalui sekolah dan universiti saja. Dia umpama kita nak air kan, kita bukan, contoh kita nak minum air haus. Air itu bukan ada kat kedai saja. Ada orang yang nak air je kena beli air mineral, nak air mineral. Tak. Bukan, tu je sumber air. Kita boleh dapatkan air daripada sungai, dapatkan air daripada tadahan air hujan. Kita boleh gali perigi, boleh dapat air juga. Macam-macam cara kita nak dapatkan air. Bukan pergi kedai saja. Sama macam ilmu, knowledge, skill. Kita bukan dapatkan ilmu semua benda tu hanya daripada sekolah dan universiti saja. Tak. Ada banyak laluan lain. Contoh dalam kes saya, kos untuk belajar engineering elektronik komputer tu, elektronik komputer, degree, dalam 30,000 lebih. Bukan saya seorang, ramai kawan-kawan saya lain kena belanja 30,000 lebih nak belajar benda tu. Bagi saya, kos tu tak optimum. 30,000 lebih untuk benda yang kebanyakannya saya tak nak. Tak optimum. Dia umpama saya bayar RM300 untuk set makanan ni, tapi saya minum air dengan nasi ni je. Banyak benda lain tu saya tak makan. Tak optimum kos tu. Saya tak kata yang lain semua, makanan lain yang dihidang tu makanan yang teruk, tak. Tapi saya tak makan, tak sesuai untuk saya. Tapi tu nak macam mana lah, sebab masa zaman dulu ni kita tak diberi pilihan. Saya tak ada pilihan lain. Yang pilihan yang saya tahu masa tu, universiti. Tak ada laluan lain. Nak belajar, kena belajar universiti, lepas tu cek kerja. Kalau sekarang kita ada macam-macam laluan kerjaya yang tak perlu melalui universiti. Lepas tu universiti pun sekarang dah makin kurang dah orang masuk kan. Banyak universiti yang terpaksa gunakan cara lain untuk menjana duit. Universiti nak survive kena ada duit. Sebabnya apa? Sebab universiti ni adalah business. Business menjual knowledge. Produk dia adalah knowledge. Bila knowledge tu dah kurang relevan, orang dah kurang lah nak pergi ke universiti. Saya tekankan sekali lagi, saya bukan nak kritik sekolah dan universiti. Saya cuma nak highlightkan ada banyak saluran lain untuk kita dapatkan ilmu, knowledge dan develop kita punya skill. Terlalu banyak laluan.
Kebanyakan benda yang saya buat sekarang ni sampai terhasillah platform Berani Buat, di mana saya dah hasilkan beratus video education yang viewsnya bukan sikit-sikit. Banyak yang beratus ribu views. Tengok ni 200 ribu views, 200 ribu views, 153 ribu views, 600 ribu, ada yang 2-3 juta. Sampai saya dapat anugerah content creator terbaik lah. Pemenang bagi kategori pencipta kandungan terbaik dimenangi oleh 3, 4 Berani Buat. Dengan kepelbagaian informasi serta kandungan yang berasaskan fakta, eksperimen dan pendidikan yang dipaparkan kepada penonton, saluran Berani Buat telah diangkat sebagai pencipta kandungan terbaik di AYM 2021. Benda-benda ni semua saya belajar bukan dekat universiti ataupun kat sekolah. Kebanyakannya saya belajar melalui saluran lain. Eksperimen sendiri, saya dapat rujukan daripada internet, dapat ilham daripada kisah orang lain, support daripada parents saya, bagi bahan kat saya usahakan sendiri, saya belajar sendiri. Macam-macam laluan lain. Setiap laluan ilmu tu ada pro and con dia. Jadi kena bijak sikit lah untuk kita kena pasti mana yang boleh pakai, mana yang tak boleh pakai. Ambil yang relevan, ambil yang diyakini sahaja. Bila dah dengar cerita panjang lebar saya ni, saya rasa mesti ada yang terfikir tau. Habis bang, kalau sekolah universiti tu tak ada efek sangat dekat abang, kenapa abang boleh buat macam-macam? Sampai boleh produce rancangan Berani Buat ni. Abang ni special kat mana? Adakah abang ni memang genius punya orang? Jawapan saya adalah tak. Saya tak ada keistimewaan yang pelik-pelik sangat, tak ada. Cuma bezanya adalah saya optimumkan usaha saya. Bila saya spend effort, saya akan dapatkan output. Output tu pula saya akan study dan saya akan spend effort yang baru untuk improve output sebelum ni. Cara saya nak improve output yang baru tu pula, saya akan gunakan macam-macam cara. Daripada knowledge saya sebelum ni, kesilapan saya sebelum ni, saya akan pilih kombinasi mana yang saya rasa paling relevan untuk saya punya output ni improve secara optimum. Tak adalah saya nak berulang buat benda sampai 100 kali baru nak nampak improvement sikit. Tak. Macam kita tengok kedai masak, ada orang tu masak 10 tahun rasa sama je. Ada orang tu masak sebulan rasa terus daripada biasa terus ke sedap. Sebab setiap kali dia masak, dia rasa uish, part ni kurang. Dia improve pada next masakan. Ending dia beberapa bulan, masakan dia dah mantap. Berbeza dengan orang yang jenis pasif kan, duk buat benda yang sama, lepas tu duk complain, kenapa masakan aku ni tak improve sebab dia punya effort tu tak optimum. Saya boleh belajar macam-macam, boleh produce macam-macam sebab saya optimumkan saya punya effort. Saya kena sentiasa pastikan apa yang saya buat ni adalah betul. Sebab kalau saya buat tu benda yang salah, dia akan efek output saya. Sebab tu saya ni ada orang kata, Berani Buat ni ada segelintir saya faham, ada segelintir kata dia ni nak betul je. Yes, memang saya nak betul. Bila saya buat sesuatu yang betul, output saya tu adalah reliable. Saya boleh guna output saya tu sebab apa yang saya buat tu adalah betul. Macam mana saya nak pastikan apa yang saya buat betul? Adalah dengan sentiasa memperbetulkan kesilapan saya. Kalau saya silap, saya betulkan. Contoh, banyak je ada beberapa video saya yang saya buat, saya silap tau. Orang betulkan saya. Kalau saya tengok hujah dia strong, saya tengok ni, dia punya komen ni okey. Komen dia lebih power daripada saya punya komen, saya punya pemahaman. Saya akan study balik. Ya betul lah, saya sahkan yang saya salah, orang tu betul. Saya akan ucapkan terima kasih pada orang tu. Saya boleh buang video saya sebelum ni, saya record semula yang betul. Nampak? Bila kita sentiasa buat benda yang betul, tersilap, tersilap ni kita betulkan balik, jadi betul-betul, output yang kita dapat ending dia tu reliable. Sebab tu saya boleh buat macam-macam benda, kerana usaha saya, effort saya tu optimum. Saya kalau benda tu tersilap, tak ada je saya nak pegang juga ke kepala ego saya, pegang benda yang salah tu, buat juga. Memang tak dapat output yang saya nak. Bila laluan tu ada problem, kita susah nak dapat output yang reliable. Tu yang lambat nak improve. Sebab kita ada benda yang tengah-tengah ni menghalang, mengganggu kita punya output. Saya cuba buang sebanyak mungkin interruption, benda yang boleh menghalang saya untuk mendapatkan output. Nanti cepat kita belajar macam-macam, buat benda macam-macam boleh jadi. So, itu je. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Kalau nak join grup Telegram saya, kat bawah ni link dia. Atau nak tengok banyak lagi video, pergi ke YouTube channel Berani Buat. Banyak playlist tu, beratus video dah. Alright, jumpa pada next video.